Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Apa khabar? Semoga hari ini lebih baik dari semalam. InsyaAllah pelajaran kita pada hari ini bidang ibadah, tajuk bersuci daripada hadas. Hadas, ya, perkotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah seperti solat, tawaf dan memegang Al-Quran. Kekotoran yang dimasukkan di sini ialah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria. Maknawi pula seperti berhadas kecil atau hadas besar. Cara bersuci terbagi kepada dua. Yang pertama, ketika hadas besar, kita perlu mandi wajib. Yang kedua, ketika hadas kecil, kita perlu mengambil wudu. Hukum bersuci ialah wajib. Apa dia murid-murid? Wajib. Ya, ahsantum. Berikut adalah dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Seterusnya murid-murid, mengapa dan sebab berhadas besar? Yang pertama, ketika keluar mani, iaitu air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Yang kedua, bersetubuh, iaitu melakukan perhubungan jenis suami dan isteri. Yang ketiga, haid, iaitu darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sudah baligh. Yang keempat, mati. Dan yang kelima, wiladah, iaitu ketika melahirkan anak. Dan yang terakhir, nifas, iaitu darah yang keluar selepas melahirkan anak. Kesemua ini adalah sebab-sebab ketika kita berhadas besar. Berikutnya ialah kaedah bersuci daripada hadas besar. Ada 9 caranya. Yang pertama iaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedua, kita baca basmalah sambil berniat. Macam mana niatnya murid-murid? Mari kita baca sama-sama. Nawaitu raf'al hadathi akbari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Baiklah, seterusnya kita perlu membasuh tangan 3 kali. Kemudian kita membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Seterusnya mengambil wudu. Yang seterusnya membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Seterusnya kita mesti menjirus air ke seluruh badan. Berikutnya gosok bahagian sulit dan lipatan seperti siku, bawah kaki, leher, belakang telinga.
Dan yang terakhir, kita mesti basuh kaki. Larangan semasa berhadas besar. Yang pertama, tawaf. Ketika kita sedang berhadas besar, kita tidak dibenarkan tawaf. Yang kedua, membaca dan menyentuh Al-Quran, solat. Dan yang terakhir, duduk di dalam masjid. Seterusnya, sebab berlakunya hadas kecil, iaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang pertama, wadi. Yang kedua, air kencing. Yang ketiga, kentut. Yang seterusnya, tahi. Seterusnya, mazi dan keputihan. Jika berlaku kesemuanya ini, cara kita untuk berhadas ialah mengambil wudu. Baiklah. Apakah kepentingan mandi wajib? Yang pertama, dari segi jasmani, badan menjadi bersih dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, membersihkan diri daripada berbau dan kuman. Seterusnya, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dari segi rohani, yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Seterusnya, amal ibadah diterima Allah, insya-Allah. Yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Seterusnya, kesimpulan, kita sebagai orang Islam telah dituntut untuk menjaga kebersihan diri, kerana kebersihan itu separuh daripada iman dan ia juga mencerminkan imej Islam yang bersih dan suci. Alhamdulillah, diharapkan murid-murid dapat memahami sesi pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, sila buat latihan dalam buku Aktiviti Pendidikan Islam muka surat 79 hingga 82. Kemudian hantar hasil kerja di Google Classroom tugasan 3 ibadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.